Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini siaran analisis awani kami rakamkan khas di mini studio di UTM Skudai ini. Dan bersama saya pada malam ini Profesor Dr. Ahmad Fauzi Ismail, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan juga Inovasi yang baru saja dinaikkan pangkat sebagai Timbalan Naib Chancellor, yang juga seorang penerima Anugerah Merdeka bagi tahun 2014, dan jangan lupa juga beliau juga antara saintis muda yang menerima Anugerah Akademik Negara dalam hal pengkomersialan pada 2013. Jadi bersama saya pada malam ini Profesor Dr. Ahmad Fauzi Ismail, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan juga Inovasi UTM. Tahniah Prof atas lantikan yang terbaru, dan pasti ini sebagai satu tanggungjawab, dan saya rasa Prof berada di landasan yang sepatutnya, kerana hal-hal berkaitan dengan pendidikan dan inovasi sudah dilakukan banyak sekali oleh Prof dalam hal teknologi membran dan sebagainya. Jadi untuk kita melihat sebagai orang muda, sebagai penyelidik besar berada dalam satu jawatan, mungkin ini sebagai satu orang kata pun beban mungkin kalau kita lihat dari satu aspek, tetapi ini juga sebagai satu kelebihan yang mungkin Prof rasa inilah peluangnya untuk membawa UTM ke satu dimensi baru, satu arah yang lebih cemerlang sifatnya dalam hal-hal berkaitan dengan inovasi dan juga pendidikan. Jadi bagaimana Prof nak membawa suara ini ke depan dalam hal UTM? Terima kasih Haji Nazri. Ini merupakan satu tanggungjawab dan juga amanah yang besar pada saya yang diberikan oleh pihak pentadbiran universiti dan juga pihak Kementerian Pengajian Tinggi. InsyaAllah bidang pendidikan, inovasi dan seterusnya, pengkomersialan produk ini bukan perkara baru dalam dunia akademia sekarang. Jadi persoalannya sama ada kita sebagai ahli akademik bersedia sepenuhnya, separa bersedia atau tidak bersedia. Jadi persoalannya bukan perkara yang baru, tetapi kita memerlukan vitamin yang baru. Ya, bagaimana kita masyarakat akademia khususnya di IPT menyahut cabaran ini dalam dunia yang tanpa sempadan. Ya. Pertama, adakah kita menerimanya dalam keadaan terpaksa atau menerimanya dalam suasana yang penuh dengan keceriaan, atau kita masih lagi dibelenggu oleh adakah perlu kita buat inovasi dan pengkomersialan? Adakah kita sebagai ahli akademia seharusnya menumpukan kepada tugas asas kita, mengajar dan juga menyelia? Itu masalahnya sekarang. Jadi dalam menghadapi dunia akademik yang cuba mencabar, yang kita selalu diwar-warkan dengan dalam bentuk dunia akademia baru, paradigm ni perlu kita ubah. Masing-masing mempunyai kepakaran dengan PhD-nya, dengan professorship-nya, dengan associate professorship-nya. Pasti dan saya yakin kita mempunyai ilmu dan juga ingredient yang seharusnya boleh membantu pembangunan talent, pembangunan ekonomi negara. Dan inilah yang sentiasa dilihat oleh masyarakat. Sebab penyelidikan kita ni di IPT harus relevan kepada masyarakat, harus relevan pada industri yang selalu kita dengar industry driven. Kalaulah penyelidikan kita itu tidak mempunyai takers, jadi ke mana yang kita nak park hasil daripada kebijaksanaan kita ni? Jadi kita perlu mempunyai satu saluran yang khas bagaimana kita boleh membantu. Sebab tak semua orang boleh terima paradigm perubahan ini. Jadi di situlah saya merasakan tanggungjawab saya amat besar, di samping membantu para penyelidik menjalankan pendidikan mereka, menjalankan tanggungjawab 5P mereka, yang mana 5P ni juga terangkum keboleh upayaan mereka untuk align penyelidikan kepakaran mereka untuk dimanfaatkan oleh industri, masyarakat dan seterusnya negara. Profesor Dr. Ahmad Fauzi, bagi mengendalikan sebuah universiti dalam hal inovasi dan pendidikan, mungkin
berbeza ataupun ekosistemnya berbanding dengan apa yang Dr. Fauzi lakukan sebelum ini di Pusat Teknologi Termaju Membran misalnya. Mungkin staf pun tak ramai beratus orang, dana pun mungkin tak sebesar dana universiti. Tetapi apa yang sudah dipelopori oleh Dr. Fauzi dan juga rakan-rakan di Pusat Teknologi Terkini atau Termaju Membran itu membuka orang kata pun mata kita bagaimana inovasi yang ada relevan dengan industri memberi semula kepada pihak komuniti, dan yang terkini kita lihat teknologi membran itu diguna pakai dalam hal kita membantu rakan-rakan kita yang terkesan akibat banjir yang tidak ada kata pun sistem air bersih yang mereka boleh guna pakai, tetapi teknologi membran dapat membantu mereka tetap dalam konteks universiti multidisiplin tetapi UTM menerajui dalam hal sains, teknologi dan juga kejuruteraan. Mungkin bagaimana ia dapat digabung jalin dalam ekosistem besar ini, Dr. Fauzi? Dalam ruang lingkup yang lebih besar daripada satu pusat pendidikan kepada sebuah universiti yang ternama seperti UTM, saya ingin mengutarakan satu kerangka kerja yang mana kerangka kerja ni insya-Allah saya akan bentang secara lebih detail dalam ucap utama saya, amanat saya sebagai Timbalan Naib Chancellor besok, iaitu kerangka kerja yang saya namakan sebagai FED. F maksudnya future. Di sini saya ingin mengajak rakan-rakan saya di UTM khususnya untuk mencipta masa depan bersama. Membantu pihak pejabat saya boleh membantu mencipta masa depan yang compelling, yang achievable, sama ada sebagai seorang penyelidik, seorang pensyarah maupun seorang entrepreneur. Pertama. Jadi sesuatu projek pendidikan baik di peringkat universiti maupun peringkat pusat pendidikan maupun di peringkat negara sekalipun, kita mesti bermula dengan future yang kita nak capai. Hopes. Harapan kita. Harapan dia. Jadi begin with the end. Jadi kita tak nak projek pendidikan kita itu hanya untuk kita. Kita tidak mempunyai masa depan yang jelas, hasilnya kelak siapa yang mendapat manfaat. Ini kita nak bantu. Yang kedua, bila sudah ada hope, kita nak bercerita supaya orang akan join kita. Yang kita namakan engagement. Engagement ni banyak faktor. Sama ada physical engagement ataupun emotional engagement. So, saya nak promosi keduanya. Maknanya kita bercerita supaya mereka tu bersama-sama dengan kita, mendekati kita, mendekati apa yang kita nak dalam organisasi, so that mereka merasakan sumbangan mereka tu dihargai. Bagaimana menciptakan masa depan bersama. Jadi baru orang nampak, oh begini ceritanya. Kemudian saya juga ingin mempromosikan quality deliverables. Jadi ada hasil keputusan. Ada hasil. Quality. Kita tak nak quantity. Kita sudah cukup quantity. Establishment of research university itu sudah lama. Bermula dengan quantity. Sekarang ni is quality based outcome. Jadi kita nak segala apa yang dibuat di IPT itu mesti berasaskan quality. Cukup-cukuplah dengan kuantiti. Okey, Prof. Dr. Ahmad Fauzi, kita perlu lihat yang pertama. Selepas ini kita akan melihat dari sudut apa yang dimaksudkan dengan quality outcome itu. Kerana kita tahu semua universiti bekerja-kerja dalam hal yang Dr. Ahmad Fauzi ungkapkan tadi. Jaringan dengan industri, memberi semula kepada pihak komuniti, dan research pendidikan itu mesti ada outcome yang tersendiri yang akan memberi impak kepada universiti. Dan juga kita tahu hari ini peruntukan untuk research dan sebagainya bukan bertambah, semakin berkurang kerana kosnya semakin tinggi. Dan pastinya pihak universiti terpaksa self-driven untuk mencari dana, mencari pendapatan untuk membiayai pendidikan-pendidikan. Itu satu cabaran besar. Tetapi mungkin sebagai satu peluang bagaimana dilakukan oleh universiti-universiti yang lebih established, yang maju dalam hal ini. Kita lihat yang pertama, jumpa lagi selepas ini.
Kembali dalam rancangan analisis awal ini, kami masih membincangkan bagaimana kita melihat masa depan dalam hal kecemerlangan penyelidikan, inovasi dan juga pengkomersialan bersama Profesor Dr. Ahmad Fauzi Ismail, Timbalan Chancellor Penyelidikan dan juga Inovasi UTM, Prof. Dr. Ahmad Fauzi. Kalau teknologi membrane itu mudahlah. Memang termaju dalam hal ini. Dalam hal semua, sama ada oil and gas, dalam hal penyelidikan air dan sebagainya, tenaga yang diperbarui dan sebagainya, ini amat kritikal dan dimajukan oleh pusat termaju membran di UTM ini. Tetapi dalam hal-hal yang lain juga, kita multidisiplin di UTM ini memerlukan kepakaran tinggi dan kita tak perlu orang kata pun syok sendiri dalam hal ini. Kita tak lama lagi nak jadi sebuah negara maju, berasaskan inovasi, sumber kekayaan negara berasaskan pengetahuan. Betul. Dan ini akan dijana dalam bentuk pertumbuhan ekonomi. Bagaimana ia dapat dijelmakan dalam konteks apa yang ingin dibawa oleh Prof. Dr. Ahmad Fauzi dalam hal penyelidikan dan juga inovasi di UTM ini? Ya. Sekarang ni, pendidikan di seluruh dunia, dia mesti menyelesaikan masalah. Sama ada masalah sosial, masalah ekonomi, masalah teknologi dan sebagainya. Jadi, penyelidik di Malaysia khususnya perlu mencari dalam bahasa ahli psikologi pain point. Di mana kehendak, di mana sakitnya industri itu, di situlah peluang. Jadi Haji kata kekurangan dana memang betul. Di sini juga merupakan peluang untuk penyelidik di Malaysia menjalin usaha kerjasama dengan penyelidik serata dunia. Apabila sesuatu peralatan, bahan itu tidak dapat kita beli kerana mahal, dengan adanya kolaborasi, mengapa tidak? Ini peluang. Jadi kalau kita tengok outcome-nya dalam bentuk penerbitan berimpak tinggi dalam Skyworld Spotlight, Skyworld Expert, dia ada bubble. Kalau bubble itu besar, menunjukkan bahawa kolaborasi kita besar. Dan dia juga kita boleh sort ikut negara mana kita berkolaborasi. Jadi peluang ada. Peluang ini juga kalau kita gembelingkan, ianya dapat menghasilkan produk yang berkualiti tinggi. Bukan sahaja di Malaysia, malah diguna pakai di luar negara. Hasil daripada kolaborasi ini tadi. Jadi sebenarnya ini satu peluang. Di dalam kekurangan dana, kita boleh mencipta peluang. Ini saya ingin beritahu bahawa kita ni ada 3 kelompok manusia yang tengok peluang, watch thing happen. Dia monitor je, observe je. Observe je, tak buat apa-apa. Perhati je lah. Yang satu lagi kelompok, wonder what happen. Kenapa jadi macam ni? Soalkan je. Soal pula. Tak habis-habis. Tak habis bersoal. Dan yang ketiga, yang paling baik adalah makes thing happen. People who makes thing happen, dia akan buat segala macam dalam lingkungan, ruang lingkup yang dibolehkan untuk mencapai cita-cita mereka. Orang macam inilah boleh mencipta inovasi yang berimpak tinggi, boleh menyumbang kepada akademia baru, boleh menyumbang juga kepada industri, masyarakat dan juga mencipta kekayaan kepada negara. Bagaimana kita nak menjelmakan ekosistem sebegitu? Kerana kita lihat kadang-kadang kita semua nak buat dalam satu masa. Universiti negara kita ada KPI. Nak tengok bagus tak bagus universiti itu, ranking tahun ini bagaimana. Yang akan dikeluarkan oleh QS dan pelbagai agensi penerapan yang lain. Dalam masa yang sama kita nak keluarkan pelajar yang multi skill, yang keboleh pasarannya tinggi dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita nak lihat research universiti itu ada di rak-rak kedai ataupun boleh digunakan pakai pihak industri dan juga komuniti. Itu tanggungjawab universiti yang begitu besar. Anything under the sun. Dalam masa yang sama kita lihat sukses story ataupun cerita-cerita yang hebat di luar sana. Kalau di Jerman itu, saya ambil contoh, negara mereka tak banyak universiti yang berada di dalam ranking tertinggi 10 terbaik dunia misalnya ataupun 50 terbaik dunia. Tetapi kita tahu produk Jerman memang berhebat satu dunia. Tak pernah berkompromi dari sudut kualiti dan sebagainya. Mereka hebat dalam hal-hal mechanical, technical dan engineering dan sebagainya. Mana hal tuju kita tentang ini, Dr. Ahmad Fauzi? It's a very good question. Very good question indeed, very timely. Kita sebenarnya
masyarakat kita suka tengok Jerman contoh. Tetapi kita tak tengok. Kita tidak menyelidik apakah ekosistem mereka. Budaya mereka. Jadi saya melihatnya dalam sudut yang lain, mereka berjaya kerana ada kesepakatan. Kesepakatan inilah yang ada sikit kurang dalam budaya kita. Ya. Kita suka tengok universiti yang ranking tinggi. Betul. Kita puja, kita rasa hebat. Setakat tu je lah. Tetapi kita ambil satu langkah atau mungkin dua langkah ke belakang. Lihat semula. Bagaimana mereka boleh menempatkan diri mereka. Mereka sebenarnya mempunyai ideologi kebersamaan. Bekerja bersama. Kita ada peribahasa yang berat sama dipikul. Yang ringan sendiri-sendiri. Ini masalah. Itu masalah. Dia tukar. Bila dah ringan, dia sendiri-sendiri. Bila sendiri-sendiri, dia tak boleh move far. Dia memang dia boleh bergerak laju, tetapi tidak jauh. Inilah. Jadi kita ni ambil yang mana bersesuaian dengan cita rasa. Jadi bagi mereka yang pick and choose. Pick and choose. Kita selalu suka macam tu. Suka. Kita tidak ambil secara holistik. Jadi apabila kita tidak mencapai apa yang kita nak, mulalah salah menyalah. Tetapi faktanya adalah kita hanya pick and choose yang bersesuaian kita. Ini tak betul. Kalau kita nak, kita ambil secara holistik, kalau kita orang Islam, kita janganlah ambil perkara yang tak baik, bukan? Jadi banyak yang baiknya. Kita tak ambil. Kita ambil yang mana kita sesuai dengan kita, cita rasa kita. Ini saya rasa perlu kita beri sikit vitamin. Mereka kebersamaan amat tinggi. Saya pernah belajar, saya pernah berkursus di Jerman. Semasa saya PhD, memang saya purposely nak pergi Jerman. Dan saya nampak mereka ni bekerja dalam satu kumpulan. Saya pernah lihat pelajar mereka master sudah mencipta sesuatu yang boleh bermanfaat kepada industri dan juga negara. Dan saya rasa kita patut mengambil contoh ini. Bukan kita rasa hebat. Setakat itu saja. Tetapi ciri-ciri kehebatan mereka yang mana kita tak nampak, kita tak kaji. Contohnya kereta 3 bintang. Mercedes, BM, Audi. Menerajui dunia dalam kelas mereka sendiri kerana kualiti. Bagaimana mereka mencipta kualiti? Itu yang kita nak kena ikut. Okey, Prof. Dr. Fauzi, kalau kita ada pool of talent ataupun kelompok bakat yang besar, pastinya senanglah kita akan menggorak semua yang kita ingin capai ini dari sudut kecemerlangannya, dari sudut outcome-nya, dari sudut inovasi dan juga pengomersialan. Tetapi kalau pool kita begitu terhad, dan nak dapatkan pool ini, pastinya kita mewarisi daripada sistem kita. Sekolah menengahnya, ataupun prasiswazahnya, barulah ke prasiswazah. Bagaimana Dr. Ahmad Fauzi melihat ini? Kerana kalau di negara-negara matang dalam hal pendidikan tinggi misalnya, mereka tak masuk universiti pun, mereka boleh cipta Google, boleh mereka mencipta Facebook, dan Silicon Valley itu menjadi satu ekosistem yang begitu hebat dalam hal inovasi. Berebut angel ataupun pembiaya dana datang membiaya tak apa-apa aplikasi yang akan dibangunkan, dan tahu-tahu je IPO-nya beratus juta di New York dan sebagainya. Okey, saya nak tanya tentang itu. Kita rehat yang kedua, jumpa lagi selepas ini. Dari sudut pihak industri, pihak komuniti, kita kadang-kadang rasa agak skeptikal. Mereka sendiri was-was, mereka ada double standard dalam hal akademia tinggi negara kita. Apa yang dilakukan oleh para penyelidik kita, itu belum cukup bagus lagi.
mereka rela membayar berjuta-juta ringgit untuk mendapatkan konsultasi luar misalnya, menggunakan produk-produk dari luar yang mungkin sesuai untuk negara mereka, tetapi apabila aplikasinya dilakukan di dalam negara mungkin sesuatu berbeza dan sebagainya, akhirnya mereka rasa ruginya dan sebagainya, tetapi mereka masih tidak merujuk IPT kita. Mungkin dengan format PPRN yang diusahakan oleh KPM, dan kita menjadi kata pun one stop center. Maksudnya kita mencari industri. Industri boleh datang ke universiti dan tanpa ada blok-blok fizikal, birokrasi yang besar, untuk mereka memberi peluang kepada akademia kita menyelesaikan apa yang mereka hadapi di luar sana. Inilah yang semalam Perdana Menteri kita melancarkan Public Private Research Network PRN. Ini merupakan satu langkah bijak ke hadapan oleh pihak kementerian, cuba nak merapatkan hubungan di antara industri dan juga akademia. Walau bagaimanapun, pihak industri juga harus bersedia. Setahu saya, banyak pendidikan yang strategik mereka tidak buat di sini. Betul. Mereka buat di negara mereka. Jadi mereka selalu berkata, kita tak bersedia. Malah saya menjawab dalam mass media, dalam surat khabar terkini, bagaimana kita kata kita tak bersedia, tak dapat buat kalau peluang tu tak diberi. Tak diberi peluang. Betul. Industri ini juga harus mempunyai niat yang baik, niat yang murni untuk membantu bersama-sama mencipta peluang di negara yang serba mempunyai sumber asli yang hebat seperti Malaysia. Mereka juga harus diberi peringatan bahawa, look, you should also invest. Why not? Kalau di luar boleh berjuta-juta, kalau di dalam negara sebahagiannya. Mereka mencipta peralatan, contohnya dalam bidang dalam bidang kelapa sawit, getah dan sebagainya, menggunakan data-data yang mereka cipta di negara mereka. Contohnya kelapa sawit, dia menggunakan sistem berasaskan kepada minyak soya, kacang soya. Mungkin sesuai, mungkin sesuai dengan negara mereka, tapi tidak dengan negara kita. Jadi mereka tidak sepatutnya mengatakan bahawa kita tidak bersedia kalau mereka sendiri tidak memberi peluang dan juga membuka peluang. Pengalaman Profesor Dr. Ahmad Fauzi berhadapan dengan situasi sebegini, mungkin itu sebagai satu perkongsian yang boleh dikongsi dengan yang pertama, kita sebagai seorang penyelidik, dalam apa jua bidang kita, harus kita cemerlang dan terbilang dalam bidang kita. Dalam bidang kita master dulu. Kita master dulu. Baru dan apabila kita bercerita, mereka akan menceritakan bahawa pengalaman saya publish dulu sebelum saya approach industri. Jadi saya bercakap, saya sudah ada fakta. Jadi industri dari segi itu kebetulan, you sudah ada data. Jadi rather than kita bercakap akan buat, perkataan akan buat agak kurang, agak klise lah. Klise. Dan industri pula, kalau I am so interested, pada saya is very cheap word. Belum lagi. Jadi saya dah belajar terma-terma linggo mereka. Jadi dalam negotiation itu, kita mempunyai certain milestone, dan begitu juga industri mempunyai certain milestone. Jadi milestone dia ada sikit, kita gabungkan. Kita temukan dan di situlah kita boleh mencipta peluang bersama. Okey, saya rasa banyak lagi perkara yang saya nak bincangkan tetapi masa tidak mengizinkan. Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Fauzi Ismail, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan juga Inovasi Universiti Teknologi Malaysia. Tahniah sekali lagi atas pelantikan Timbalan Naib Chancellor yang terbaru untuk UTM. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami dalam perbincangan. Saya rasa walaupun agak berat tetapi ini adalah masa depan kita dan bagaimana kita merakyatkan hal-hal berkaitan dengan inovasi dan pendidikan dan akhirnya pengkomersialan itu ataupun outcome yang kita akan lihat satu hari nanti dan perlu dibawa keluar apa yang berlaku di universiti. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform media sosial kami dan jangan lupa buat turun aplikasi esrawani.com di App Store dan juga Google Play Store. Terima kasih kepada pihak ITM. Terima kasih kepada anda. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.